Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk teman-teman yang sempat bersama dengan saya. Apa khabar semua? Saya sentiasa mendoakan agar anda semua bahagia dan sentiasa sehat walafiat bersama-sama dengan keluarga. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Saudara Fuwi, thank you for coming to this page. Saudara Khairul Paklang, Saudara Badrul Zaman, Saudara Abu Naims, Saudara Alan Hajidin. Apa khabar Alan? Sihat di Kelang ya? Rohani Shah, apa khabar? Dalam Instagram. Syahrizal Husin, Saudara Rosi Le, Mimi, Muhammad Izwan, Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabar ku? Semoga sihat ku? Sekolah Petani, semoga sihat. Saudara Mat Aziz bin Azmi, khabar saudara? Ini saya kena tengok kiri kanan ni, satu di Facebook, satu di Instagram. Saudara mana yang tak dapat, susah sangat nak kerana kadang-kadang sangkut-sangkut, cepat-cepat lari ke Instagram. Sebab saya juga bersiaran dengan menggunakan Instagram ya, apa ni, Kamal Awang, Nur Zahra, Zalina, Arif Saleh, Ishak Ramli, Zainun Abu Hassan, Saudara Ahmad Muhsin, Saudara Muhammad Azizi ya. Salam Datuk Harimau Berantai di sini. Oh, dah lari ke Instagram ya. Saya Harimau Berantai. Saudara Rusin Kurungot, Sabah. Encik Baharin, Zamri Alsi. Ada 2 akaun, alhamdulillah. Saudara Latif Arif, Saudara Mutalif Maknun, Muhammad Khairul. Apa khabar semua? Khairul 742 join. Yazid AJK dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, satu persatu akan saya santuni di dua-dua ruangan. Ya, jadi kalau saudara rasa sangkut-sangkut di Facebook, tekan kepada Instagram. InsyaAllah yang maya. Jadi cuma harapan saya saudara like and share. Tapi yang paling penting share dan juga ini subscribe. Bukan ada bayaran, tak ada kena bayar apa-apa, percuma. Saya aja yang tiap-tiap hari kena mencari bahan saudara ya. Baik, saya harus memberi laporan apa kaya saudara James Ho. Saudara Senin ya. Salam Datuk, apa khabar? Salam saudara Anan Makno. Hari ini tanggal hari Selasa ya saudara, 22 Jun 2021. Alhamdulillah nampak gayanya bertahan pada angka 4,000 jumlah keseluruhan virus corona. Semalam 4,611, hari ini dinaik sikit iaitu 4,743. Masih lagi bertahan pada angka 4,000. Kita mendoakan dia akan terus susut ya saudara. Jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona terkumpul sudah melebihi 705,000 orang, iaitu 705,762. Jumlahnya besar tu. Lagi 290,000 sejuta. Saudara Tok Wang Selayang. Dan kematian hari ini adalah 77 kematian. Jumlah keseluruhan kematian sudah 4,554 orang. Saudara Norani Song, apa khabar? Welcome. Ya, Puan Supiah Ali ya. Di Perlis tak dapat lagi mempertahankan sifarnya. Nak buat macam mana? Saudara Mak Hashim Muhammad, pengelih ni. Saudara, sebab hari ini ada 2 jangkitan di Kedah. Susut semalam 182, hari ini 142. Di Pulau Pinang nampak gaya Combi tak mampu bertahan sebab semalam 84, hari ini naik balik 195. Tinggi tu. Berusahalah kita untuk mengekang virus corona ni. Di Perak, alhamdulillah semalam berdebur dari Temayuk. Tengok jumlahnya 453. Tapi hari ini tiba-tiba 2 angka, 68. Syabas orang Perak. Yuk berani yuk. Orang Perak lah kata kaya. Walaupun tidur di lumut, tidur di dinding, tidur di parit, tapi kita menjaga supaya tidak dapat mengekang. Saudara Mat Khairul dah cucuk, alhamdulillah. Amir Syaf, terima kasih. Kemudian di Selangor, aduh naik balik. Semalam 1346, hari ini 1566. Di Wilayah Persekutuan juga meningkat. Semalam 310, hari ini 635. Masih belum ada kelegaan ya saudara Mak Pozi. Di Putrajaya dia lega, semalam 15 hari ini 7. Tapi Negeri Sembilan ni, Jang, apa kono kau Jang? Naik ni, tinggi ni. Apa kena lah Negeri Sembilan ni. Lengkoknya tak baik lah sebab dia naik
turun naik. Aduhai Negeri Sembilan. Sebab hari ni Negeri Sembilan semalam 437, hari ni 585 jumlah yang tinggi tu. Ini di Melaka alhamdulillah semalam 205, hari ni 167 ya. Sofintan di Johor alhamdulillah. Saya nampak Johor punya trend 2 hari 3 hari dah turun daripada 627 dia turun 314, hari ni 239 orang Malaysia maintain orang Johor. Biar ikut macam mana di Perlis. Kalau pun tak ada sifar pun cubalah kita dapatkan single digit ataupun double digit paling tinggi lah tu. Di Pahang pula tiba-tiba meningkat, semalam 50 dah elok dah double digit. Hari ni dia naik balik 131. Begitu juga di Terengganu, tapi Terengganu masih lagi double digit. Semalam 18, hari ini 37. Ya. Di Kelantan alhamdulillah turun. Semalam 219, hari ini 165. Tetapi di Sabah Rosnin ada naik sedikit. Berhati-hati tu. Saya tengok sebab dia punya trend di Sabah dia turun daripada 210 dan turun kepada 163, tapi dia naik 166, hari ini dia naik lagi 193. Ada peningkatan. Saudara Zainuddin di Labuan alhamdulillah susut sebab 3 hari lepas 156, kemudian dia turun 130, hari ini 104. Begitu juga di Sarawak juga susut tapi tak banyak. Saudara Kamawang, ini Khairul Nizam Pahang Khairul, apa khabar? Waalaikumsalam. Di Sarawak hari ini 507. Begitulah keadaannya di seluruh negara jangkitan virus corona yang melanda negara kita, saudara. Dan hari ini saudara, saya nak cakap terus terang, pagi tadi saya pergilah menjalani vaksinasi untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah. Memanglah sakit kena cucuk. Saya ni cukup takut dengan jarum. Paling saya takut, ngeri tengok jarum tu. Tapi nasib baiklah, taklah macam setengah orang tu terjerit-jerit. Tidak, saya sabar diri mengucap, baca Fatihah. Saudara, cucuk. Bila cucuk tu alhamdulillah. Cuma yang saya lihat tempat convention center yang menganjurkan untuk mereka mendapatkan vaksinasi ini terlalu lavish ataupun terlalu mewah. Sebab convention center tu saya rasa sewanya paling kurang pun satu hari dalam 150,000. Kemudian dengan peralatannya, dengan bannernya, dengan bantingnya beratus-ribu. Kalau begitu berjuta habis. Sebab itu saya katakan sepatutnya gunakanlah klinik. Tak adalah payah nak ramai-ramai orang, pekerja pun ramai. Tak tahulah katanya volunteer, tapi volunteer tu mana ada kerja percuma. Tak ada Syahrul Syukran. Jadi Syukra Syah. Jadi bila begitu, wang yang digunakan. Nothing is free in this world, saudara. Jadi kalau satu hari convention center tu katalah dalam 1,000 ke 200,000. Kalau sebulan berapa? Dah berapa juta tu. Kalau setahun macam mana? Ini bila dah dipakai convention center tu tentulah berapa. Itu baru satu tempat. Bagaimana di kawasan-kawasan lain, macam mana di Banting, bagaimana di Selayang, bagamana di Ceras. Saya menyangkakan tidak kurang daripada 20 ke 30 tempat yang sebegitu. Tentulah mengenal wang dibazirkan begitu. Kalau digunakan klinik swasta akan mudah. Kalau digunakan hospital swasta akan mudah. Tak ada mereka nak tambahkan staf apa semua pun. Ini bagi saya lah penjimatan di saat negara kita tak punya banyak wang. Itu persoalannya bagi saya. Dan kedua, tempat yang digunakan itu terlalu jauh dari rumah saya. Nasib baiklah saya pada kenderaan, anak saya hantar saya tadi dengan kereta. Tapi saya berfikir, kalau orang biasa pergi, dia terpaksa ambil Grab, ambil taksi. Sekurang-kurangnya RM30-40. Pergi balik, dah RM50 lebih. Hari ini keadaannya RM50 besar nilainya. Itu yang saya katakan tak betul. Tapi bagaimanapun tak apalah, sebab saya alhamdulillah dah cucuk ni. Okeylah, segala kena tunggu lagi lah, lagi dalam 2-3 minggu lagi kena cucuk lagi. Saudara Amran Said, terima kasih, welcome. Jadi dalam keadaan begini, saya juga melaporkan bahawa untuk bulan ini saja, ya, bulan Jun sehingga tanggal 22 Jun, jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah 132,000. Bulan lepas, bulan Mei 163,000. Hari ini 132,000. Berusahalah kita untuk mengekang, mengurangkan ini jangkitan ini.
Saya rasa tempat terbaik duduk kilang aja lah. Itu laporan tentang COVID-19. Baik saudara, kita baca tazkirah pendek yang singkat. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Katanya akan datang suatu masa dan aku khawatir terhadap masa itu, iaitu apabila di mana keyakinan hanya tinggal di dalam pemikiran, hanya yakin dalam pikiran, keimanan tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tidak berakal. Ada pula yang berakal tapi tidak beriman. Ada yang lidahnya fasih tetapi hatinya lalai. Ada pula yang khusyuk tetapi tidak sibuk. Tapi dia sibuk menyendiri. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada pula ahli maksiat tapi nampaknya rendah hati. Ada yang bahagia tertawa namun hatinya penuh dengan bekarat. Ada pula yang sedih menangis tetapi mereka kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Kita ni kalau kita harus menangis kalau kita gembira. Kita menangis bersyukur, bukan menangis kita kufur nikmat kita ya. Ada pula berhati tulus tapi wajahnya masam. Ada yang berlisan bijak tapi tidak memberi tauladan. Malahan menjadi ketakutan beliau. Ada pelacur yang menjadi idola. Ada yang memiliki ilmu tapi tidak faham. Mereka yang faham tapi tidak mengamalkannya. Ada yang pintar tetapi membodohkan diri sendiri. Ada pula yang bodoh tapi dia tidak tahu dirinya itu bodoh. Dan ada yang beragama namun tidak berakhlak. Ini paling bahaya. Beragama tapi tidak berakhlak. Ada pula yang berakhlak tapi mereka tidak bertuhan. Cakap ikut suka mak pak dia je. Dan ada orang yang baik tapi membiarkan kebatilan dan kejahatan berleluasa. Inilah yang ditakuti oleh Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saudara, jadikanlah ini sebagai tauladan saudara. Kata-kata mutiara kita hari ini, biarpun 1000 kapal tenggelam di tengah lautan, tetapi cita-cita manusia tidak pernah padam. Jadi tugas kita bukanlah untuk keberhasilan. Tugas kita adalah untuk mencuba. Kerana dalam mencuba itulah kita menemukan dan belajar membangunkan kesempatan untuk berhasil. Sir Richard, how are you? Encik Zai. Baik, saya salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tak tahu apakah pejabat kumpulan wang simpanan pekerja ini buka ataupun tidak. Aduhai saudara, saya amat bersimpati dengan saya. Saya juga memang tak ada dah simpanan dah umur 65 tahun dah keluar pun dah. Saudara Hezri Zakiah, apa khabar? Kita khawatir kalau kerajaan terus berbelanja berterusan, negara akan bankrupt kalau tiada semak dan imbang. Sebab itu kita mahukan agar parlimen segera bersidang, bukan nak jatuhkan sesiapa. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah UMNO. Sebab saya orang UMNO UMNO perlu disintuk limau. Disintuk limau atau bersih sebersih-bersihnya. UMNO perlu disintuk limau. Jadi sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan apa UMNO perlu disintuk limau, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, atas busut tupai bermain, terkena jerat, dipasang Pak Sani. Sebelah kasut, saiznya lain. Begitulah ibarat pentadbiran kini. Jadi Pak Nazir, walaupun beliau di Perlis, beliau melihat, dapat menyaksikan bagaimana pentadbiran kita. Macam kasut tak saiz lah. Sebelah kanan tu saiz 8, dan sebelah kiri saiz 7 ataupun 6. Jadi jalannya tempang. Beliau tidak mengatakan tempang, tapi begitulah keadaannya. Tepi titi menganyam ketupat, tidak berleka, kerjanya puas. Pintu hati ditutup rapat, pintu neraka terbuka luas. Ini apa Pak Nazir mengingatkan kita, jangan kita tutup pintu hati kita. Kerana bila kita menutup pintu hati kita, maka pintu neraka terbuka luas. Terima kasih Pak Nazir atas santunan pantun yang indah dan cukup berarti. Dan saya ingin mengingatkan saudara semua, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam Instagram ataupun dalam channel YouTube, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab dan
saya juga tidak mampu untuk melihat semua. Saya tak ada kemampuan. Jadi semua yang anda lakukan adalah atas tanggungjawab anda sendiri. Saya tidak bertanggungjawab. Kalau saudara mau berbicara dengan saya, walaupun tulisan Saudara Mat Azmi, terima kasih tak bosan dengan pantun Pak Nazir. Begitulah indah bahasanya. Jadi bagi saya, kalau anda mau berbicara, gunakanlah bahasa-bahasa yang indah. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang celupar. Sebab kita adalah warga cita damai, warga harmonis. Dan prinsip saya, ini adalah peruangan pencerahan politik saudara. Supaya jangan saudara kata, apa pula tak cerita itu, tak cerita ini. Saya cerita banyak pencerahan saya tentang politik. Dan prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini prinsip kita. We must agree to disagree. Okey saudara? Ini perjanjian antara saya dengan saudara. Saudara Rizal Razak dan mereka sangkut-sangkut. Kalau rasa sangkut-sangkut, share dan subscribe pada Facebook ataupun lari pergi ke Instagram. InsyaAllah. Intan Fazah ku Sazaria. Baik saudara. Hari ini terdapat pula kisah bagaimana saya dapat kiriman daripada Presiden UMNO. Dia kata Datuk kena ceritakan juga bahawa ramai orang yang menghantar kiriman kepada beliau sebagai Presiden UMNO minta supaya disuarakan, diperjuangkan berhubung dengan moratorium. Ini Datuk Sri Zahid dia kata semasa temu duga, ini mereka menghantar pada beliau. Semasa ditemu duga oleh pihak bank untuk rakyat mendapatkan moratorium, mereka dilayan ibarat seperti memohon jawatan pengarah. Sebab ditanya tentang pendapatan berapa, sedangkan mereka dah tak ada duit. Bank akan menggunakan soalan baki gaji berapa guna untuk belanja, dan akhirnya bank memaklumkan kerana baki gaji masih ada lagi untuk bayar ansuran kereta, jadi tak dapat moratorium. Jadi sebenarnya memanglah cukup ada berbaki untuk bayar ansuran kereta, tetapi kehidupan sekarang tidak mampu untuk menampung kehidupan keluarga. Ini yang kita katakan bahawa kerajaan kena beri segera moratorium kepada seluruh warga kita untuk mengelakkan ada keluarga yang tak makan. Mana cukup untuk menampung sisi keluarga pada waktu pendapatan isi rumah sedang terjejas. Tapi bank pula terus kategorikan sebagai golongan M40. Jadi M40 tidak layak mendapat moratorium secara otomatis. Kemudian ada pula bank yang mengenakan beberapa syarat untuk peniaga kecil yang mahu mendapatkan moratorium. Perlu tunjuk bukti hilang pendapatan. Kalau Makcik Limah, Makcik Kia, Adnan buat berniaga burger, berniaga ni jual gerai tepi jalan, mana ada dia punya kunci kira-kiranya? Mana ada slip gajinya? Jadi masalahnya peniaga kecil tak ada bukti selain penyata bank dah rekod dalam perniagaan. Kemudian ramai peniaga kecil tidak ada slip gaji. Jadi penyata keperluan sebenar pekerja pun tak ada. Untuk menunjukkan bahawa surat dibuang kerja. Ada pula yang meminjam. Ada pula peminjam tapi tak dapat moratorium. Yang dapat moratorium tapi diwajibkan. Dapat moratorium tapi diwajibkan membayar faedah. Sepatutnya moratorium ni tak perlulah ada faedah. Ini tidak dengan faedah. Jadi kesimpulannya, kata Presiden UMNO pada saya, dia kata kesimpulannya, dia kata ia bagai menepati peribahasa indah khabar dari rupa. Mereka hanya mewar-warkan, okey dapat ini apa, indah khabar dari rupa saya program ni. Sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda, saya bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Ashraf Wajdi. Dia kata bahawa satu ketika dulu, ni dia kata Tengku Zafrul kena faham. Sebab Tengku Zafrul pernah jadi pegawai bank, bekerja dengan bank. Jangan lupa, dia kata pada tahun 1997 boleh katakan hampir ke semua bank sedang menuju untuk berada dalam keadaan muflis. Maka kerajaan mewujudkan bail out segala harta-harta milik bank yang tidak ada nilai dibeli oleh kerajaan dan letakkan di bawah dana harta. Ini untuk menyelamatkan bank. Semua ini menggunakan duit rakyat. Dan sekarang ni bila mereka sudah selamat, mereka boleh mendapat keuntungan. Rakyat tengah susah, apalah salahnya untuk diberikan moratorium, bukan bagi pinjaman lagi, tidak. Tangguh saja. Jadi tak adalah keuntungan yang besar, tetapi tidak merugikan bank. Ini yang Ketua Pergerakan Pemuda dia naik angin. Dia kata
Masa kamu susah, kamu minta kerajaan gunakan duit rakyat. Sekarang ni rakyat susah. Maka bank wajib membantu, bukan nak suruh bank keluar duit, cuma menangguhkan pembayaran bulanan. Tak payahlah dikenakan faedah, tak payahlah dimufliskan rakyat. Kamu diselamatkan dengan wang rakyat untuk tidak muflis. Saudara zaman ni, ini keadaan sebenarnya. Mereka tak faham. Ni Amir Fakhrizal Datuk nak beli 5 kilogram berapa? Saudara, bukan saudara seorang. Yang masuk dalam wall saya ni beribu saudara. Kadang-kadang saya mengeringkan kepala. Apa kita nak jadi ni dalam masa 2-3 bulan mendatang? Ini keadaannya. Dan saya dikabarkan, saya dipahamkan bahawa total lockdown ini akan disambung lagi. Kalau ini disambung lagi, apa nak jadi pada rakyat? Rakyat dah tertekan sekarang ni. Tentulah semua ini rakyat akan lebih terkesan dan kehidupan rakyat lebih teruk. Sedangkan kerajaan tidak memberi bantuan. Ada bantuan pun terpilih-pilih. Kumpulan wang sebarang pekerja tutup. Saudara Hakim Abu Bakar, saya pun tak tahu, saya dah bagi tu 2 minggu lepas. 2 minggu ke 3 minggu lepas saya dah bagi tahu bahawa kumpulan wang sebarang pekerja pejabatnya ditutup. Kenapa ditutup? Kerana bila Tengku Zafrul mengatakan KWSP itu bukan bank, memang kita tahu bukan bank, tapi simpanan kita ada di situ. Takkanlah kamu bercakap ikut suka mak bapak dia orang aja. Berilah alasan yang menasabah yang rakyat boleh terima. Ini tidak, maka rakyat dilayan seolah-olah pengemis. Saya marah betul keadaan begitu. Nah, sebenarnya, dan kalaulah ada disambung semula total lockdown ini, yang akan terkesan itu rakyat. Saya nampak memang akan disambung, kerana itu keadaannya. Ni saudara, jadi berhati-hati saudara. Inilah yang dialami oleh rakyat, mereka yang berada di anjung kuasa Seri Perdana, boleh hidup dengan mewah, tapi rakyat saban hari meneguk air mata. Dan banyak kes. Hari ini ada kes satu wanita terkejut daripada rumah tingkat 7. Ada sebuah satu keluarga lagi tu. Suami tu dah macam bios sedikit, dikunci satu keluarga. Tak boleh keluar rumah. Satu keluarga. Magamaknya dia kata biarlah kita mati sama-sama. Terpaksa bomba datang mengumpil pintu tu untuk membuka pintu tu. Sebab suami dia tak boleh keluar, duduk rumah. Sebab sekarang hari ni orang dah tak tahu pemikiran, keadaan. Dan ini keadaan saya bukan sikit. Saya dapat gambaran cerita macam-macam. Apa yang berlaku di Perlis, apa berlaku di Johor. Tapi alhamdulillah lah di Johor tu kita dapat Ketua Polis Negeri yang hebat. Beratus juta rupanya mereka berniaga Tahniah Datuk. Datuk Ketua Polis Negeri Johor. Dia dapat tangkap lebih kurang 55 orang dan merampas wang berjuta-juta ringgit, dalam akaun bank pun berjuta ringgit, dan nilai dadah 200 juta lebih. Jadi kita berterima kasih pada pasukan polis yang sentiasa menjaga keamanan negara kita dan memerangi dadah. Ini diorang ni bukan peduli apa. Okey saudara, dalam keadaan begini banyak orang terlupa dalam kita sibuk-sibuk menanti saudara Ramlan Razak sewaktu kita berhadapan ataupun rakyat dalam keadaan suka, gembira tentang perbincangan di Istana Negara. Rupa-rupanya kita terlupa. Kita terlepas pandang bahawa saat seluruh negara bertumpu kepada perbincangan antara Raja-Raja Melayu dengan Duli Yang Mulia Pertuan Agong, antara berita gempar yang kurang mendapat perhatian media arus perdana atau perhatian daripada kerajaan adalah kisah kepincangan dalam Badan Kehakiman Negara. Saya terkejut kerana rupanya Ketua Hakim Negara Tan Sri Maimun membuat laporan polis setelah tersebar mesej-mesej dalam WhatsApp yang disyaki dari peguam kepada anak guam syarikat asing yang mendakwa boleh mengatur keputusan mahkamah yang mengaitkan dua peguam kanan, termasuk peguam paling hampir dengan Seri Perdana. Jadi sebagai Presiden Badan Peguam Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan dengan berkata laporan itu menunjukkan adanya keputusan Badan Kehakiman boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi bagi saya bila tengok baca itu, astaghfirullahalazim. Jadi saya teringat, apakah kita sudah lupa dengan kes Linggam? Kes Linggam tape, korek. Sampai sekarang tak ada siasatan.
Ya, kita mengharapkan agar supaya pihak berkuasa, pihak berwajib mesti berusaha untuk menyantuni masalah ini. Sebab itu saya katakan kita mahu membuktikan bahawa bidang guaman, cabang judisiari ini dihormati. Elemen-elemen bagian ini sebegini mesti ditangani secara tuntas. Dan dalam waktu yang sama pula, saya terkejut bila mendapat kenyataan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, tiba-tiba dalam semakan Facebooknya apa semua tu telah mengeluarkan, dipadamkan dakwaan berhubung dengan fatwa berkaitan amanat haji-haji. Jadi Majlis Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah pun menyatakan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1983 rasanya, 1981 haram. Tapi hukuman yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam itu, JAKIM, telah dipadamkan. Jadi kalau dipadamkan, kenapa? Apakah kerana dalam jabatan itu, di kementerian itu ada orang PAS, ada lebay juga rupanya. Jadi persoalan ini kita pulangkan pada JAKIM untuk menjawab. Dia sepatutnya bila JAKIM dah memutuskan fatwa ini salah dan sesat, dia kena kekal. Dia tak boleh dipadamkan. Sebab ini boleh mengelirukan. Kerana waktu Tuan Guru Haji Hadi membuat kenyataan sebut, Mufti Perlis Dr. Mazhar menyatakan bahawa itu adalah kenyataan yang menyesatkan. Jadi sepatutnya kekal supaya mereka yang baca, yang dapat melihat benda begitu tahu bahawa ini salah. Jadi kenapa dipadamkan? Ya, saudara, itu keadaannya. Keadaan negara kita sekarang ni bertagabu, ekonomi teruk, kemudian Badan Kehakiman pula bermasalah pula, JAKIM pula bermasalah pula. Macam manalah keadaan ni? Saya pun tak faham kehidupan negara kita sekarang ni, ya, saudara. Sebab itu saya menghormati ketetapan daripada pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, Datuk Jazlan. Dia kekal, dia kata UMNO Kelantan menyokong penuh pernyataan Presiden UMNO selari dengan titah Si Paduka Baginda Perdana Agong dan raja-raja pemerintah yang menitahkan agar Parlimen segera bersidang. Ini masalah, saudara. Kadang-kadang orang masalah tafsir. Semalam saya dah cakap, kemarin saya dah cakap, yang mereka takut sangat nak adakan persidangan Parlimen. Kenapa? Apa sebabnya? Yang kamu melihat bahawa Parlimen ini macam rumah hantu. Saya tak mau mengudah panjang cerita ni, tetapi kita bertanya, ya, dalam keadaan hari ini, dalam warga UMNO sendiri pun cuba mempertikaikan tindakan Presiden UMNO yang memberi notis kepada pimpinan kerajaan dalam tempoh 14 hari. Ada pula ni, ada yang mat-mat bangang ni pula, dia merasakan bahawa seolah-olah Presiden kata dalam 14 hari ni mesti ada persidangan. Itu lagi bangang. Seolah-olah Datuk Seri Zahid tak reti sangat peraturan Dewan. Kita tahu peraturan Dewan mesti notis 28 hari. Tetapi dalam tempoh 14 hari, notis persidangan taklah dikeluarkan. Itu tandanya bahawa Parlimen akan bersidang. Tapi kalau kamu buat pakak badak, kamu diam juga dalam tempoh 14 hari, maka UMNO tak ada jalan lain. Maka UMNO akan menarik balik. Dengan waktu itu jugalah dalam tempoh 14 hari ini, UMNO akan memberhentikan sokongannya kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada artinya. Ya, saudara. Sebab, cuba saudara lihat, terdapat 9 negeri yang akur. 9 negeri akur dengan titah tuanku yang akan mengadakan persidangan di Dewan Negeri masing-masing, iaitu di Sabah. Sabah, ketua menterinya adalah daripada Parti Pribumi, PPBM. Apakah dia menyanggah arahan daripada presiden partinya? Di Perak memanglah UMNO. Di Pulau Pinang, DAP pun akur. Negeri yang diperancang oleh DAP pun akur dengan titah Dudi Yang Maha Mulia Perdana Agong. Di Johor, okey, UMNO. Di Melaka juga akan mengadakan persidangan, dah mula dah keluar notis sebagainya. Begitu juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan yang dipimpin Menteri Besarnya daripada Parti Pekadilan, PKR. Faham? Itulah pun menetapkan tarikh dan keluar notis. Dah sehingga dalam 4-5 hari dah akan mengadakan persidangan Dewan Negerinya. Begitu juga di Perlis dan di Selangor.
negeri yang dipimpin oleh kerajaan PKR. Agak menghairankan bagi saya lah, DAP yang selama ini yang kita tahu banyak dikatakan bahawa menantang pada institusi raja semua, dia menyantuni. Tetapi Kelantan tak apa bunyi, Terengganu tak apa bunyi, Kedah tak apa bunyi. Malahan Kedah kata dia tak mau ikut kalau parlimen, kalau apa ini parlimen bersidang, barulah dia akan fikir. Ertinya negeri-negeri yang dipimpin oleh Pak Albai, mereka seolah-olah tidak menghormati institusi istana. Tapi bagaimanapun setakat hari ini kita tunggulah pendirian GPS di Sarawak. Jadi itu keadaan sekarang, saudara ya. Jadi bagaimanapun kita pulanglah pada pimpinan masing-masing. Sebab saya hairan ya, sebab saya sebutkan di sini kerana 3 negeri yang dipimpin oleh Pak Albai ini seolah menyanggah kendak ini titah tuanku. Apakah mereka mau menunjukkan diri mereka besar? Sebab itulah keluar berbagai kenyataan, dan Menteri Jabatan Perdana Menteri awal-awal lagi dah mengatakan titah tuanku tu bukan benda yang segera, tu tak ada tetap dan sebagainya. Yang ada orang mengatakan bahawa ini bukan tak ada tarikh dan sebagainya. Ini keadaan saudara. Ada orang bertanya pada Datuk Razlan, dia kata macam mana kerajaan hari ini? Dia kata kerajaan hari ini macam sepidau keladi. Sebab menurut Datuk Razlan Rafi, ramai yang bawa persoalan kepadanya, dan tidak kecuali para penjawat awam, mereka semua nampak jelas berkenaan tindakan Tan Sri yang menggunakan darurat untuk tujuan lain, katanya. Jadi sehingga hari ini tidak nampak hasil untuk melandaikan angka COVID walaupun sudah masuk 3 minggu lockdown yang diumumkan. Ramai yang bersuara berkenaan keadaan lockdown yang dilaksanakan kali ini, ianya bukan seperti yang pertama kali. Kilang-kilang diberi kelulusan, sehingga kan semalam kluster kilang bertambah, dan semenjak lockdown kluster ini terus bertambah. Jadi inilah keadaan sekarang ni. Jadi kita dah bercakap dengan pimpinan kerajaan macam kita bercakap pada daun keladi. Curah lahir macam mana, tak ada memberi kesan dan bekas, saudara. Itu keadaannya, saudara ya. Dan ada orang bertanya apa ini, saya tengok catatan daripada Datuk Fuad Zakasi pun bercakap benda yang sama juga, dan ramai bertanya pada saya. Dia kata berapa lama Parti Peribumi Bersatu ni mampu bertahan. Saya dah cakap awal-awal dari dulu lagi, PPBM ni tak usah nak lewat buruk lah. Dia punya ketua armadanya ke, ahli majlis tingginya ke, paling lamanya mereka boleh bertahan selagi presidennya Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kalau beliau tidak menjadi Perdana Menteri, uyup, bye-bye, tak ada. Ini keadaan yang saudara Rudi sebab ini betul. Kita tengok keadaan sekarang ni, mereka bergantung hanya kerana ada kuasa. Kerana itulah beliau di tempat ahli-ahli UMNO sendiri yang jadi ahli parlimennya pun berpaut dengan Tok Lebay, berpaut. Dia sokongan mereka itu semata-mata untuk menumpang kepada jawatan Perdana Menteri. Itu saja sebenarnya. Sebab itu sekarang ni, saudara, kita lihat apa yang berlaku di Johor. Ahli Jawatankuasa Sri Kandi meletakkan jawatan, tular dalam media sosial. Parti dia sendiri sudah mahu membubarkan cawangan-cawangan dan bahagiannya di Johor Bahru. Kenapa? Kerana berlaku ketidakkeyakinan. Itu belum lagi Tan Sri Muhyiddin berundur. Kalau dia berundur nanti, saya ingat lepas satu tutup pintu, dia tutup kedai. Macam mana dia menutup tempat-tempat perniagaan, gerai-gerai Makcik Kia, Makcik Lima. Besok parti PBM itu akan ditutup begitulah bila dia tidak lagi berada di anjung kuasa di sebenarnya. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan kepada saudara, sebenarnya banyak orang silap. Tempoh 14 hari yang kita berikan itu sebenarnya adalah keputusan UMNO. Tapi Presiden UMNO tidaklah mengadakan mesyuarat. Ya, hairannya mereka cuba memerangkap. Saya tengok ini seolah-olah memerangkap, bahawa tular, bahawa Datuk Zahid memanggil mesyuarat. Adanya pimpinan tertinggi UMNO mengadakan pertemuan untuk sign SD dan sebagainya. Kalaulah benda ini dijawab oleh Majlis Tinggi UMNO ada, maka dengan sendirinya UMNO sudah melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Lockdown. Ini sebenarnya perangkap ni. Mereka nak memerangkap, ada benda diwujudkan begitu, wujud begini. Dan sekarang ini mereka mengalihkan perhatian.
Rakyat tengah marah dan mereka sebagai rakyat juga marah pada UMNO dengan menunjukkan pelbagai naratif seolah-olah jadi kalau Tan Sri Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri, maka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, maka Anwar Ibrahim akan membawa DAP menyertai gagasannya, maka DAP pun akan merentah negara ini. Saya kata apa hal lah dia orang ni. Ingat kita ni UMNO ni bangang sangat. Nah, kita nak bagi tahu mereka yang mencipta naratif ini di kalangan ada juga ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO yang bergelar menteri. Sebab tu saya kata saya rasa lah menteri-menteri yang ada dengan Kerajaan Perikatan Nasional ni lebih baik diamlah. Kalau kamu tak mampu untuk menyatakan sesuatu untuk membela UMNO, lebih baik you shut your mouth. Diamlah. Sebab saya kata kebangangnya, betul-betul bangangnya. Sebab mereka lah yang berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Mereka yang dulu meninggalkan UMNO, yang melompat menubuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Dalam Kerajaan Pakatan Harapan ada DAP, UMNO tak ada. Ini pun tak faham ke? Tapi sengaja diwujudkan naratif supaya orang Melayu dengan harapan, orang Melayu benci pada UMNO. Supaya orang Melayu ini menolak UMNO dan menerima mereka. Oh, nanti ada simpati, oh kesian lah, betul lah, UMNO ni zalim lah, tolak Tan Sri Muhyiddin lah. Jadi sekarang ni kalau Tan Sri Muhyiddin tak ada, Anwar Ibrahim naik. Kalau Anwar Ibrahim naik, maka dia akan bawa DAP. Maka berlakulah macam-macam. Saya nak bagi tahu banyak pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang boleh diguna pakai. Saya dah bercakap berkali-kali, dalam UMNO ada standby. Kalau saya bercakap, orang kata saya berkempen. Tapi saya nak jelaskan, kita ada pemimpin yang matang, yang tahan diuji. Yang orang kata tak lekang dek panas, tak basah dek hujan. Itu yang bawa oleh Tengku Razali Hamzah. Orang yang terbukti mempunyai pengalaman, yang diyakini boleh memperbaiki ekonomi. Yang rakyat nak tahu sekarang ni perut aku. Jadi sekarang ni kenapa dinafikan soal itu? Kenapa diwujudkan lagi? Semata-mata untuk memburukkan nama Zaid Hamidi. Bila nama Zaid Hamidi diburuk, maka adalah ruang untuk mereka membuat usul kononnya nak menyingkirkan Zaid Hamidi ini daripada UMNO. Bila dia tak jadi Presiden UMNO, mereka ini yang sekarang ni berada dalam kumpulan Kerajaan Perikatan Nasional dalam PBM ini nak make a comeback untuk dapat bertanding. Matlamatnya untuk diri mereka saja, bukan untuk parti. Sedangkan UMNO ramai calon-calon yang ada. Kita ada wira-wira bangsa yang akan dilatih. Sebab itu saya kata di kalangan 42 orang mantan ahli UMNO, yang wakil rakyatnya dan ahli UMNO yang jadi menteri, timbalan menteri di SCS. Kalau mereka tidak mahu bersama dengan UMNO, sila keluar. Kita bersenang hati. Malah nak saya nak layan orang ini menguat kenyataan yang bukan-bukan. Sebab itu saya katakan sekarang ni UMNO ni perlu disintuk limau. Umpamakan keris yang tersarung, keris Lok 7. Lambang UMNO ni perlu disintuk limau. Lama sangat dah tersisip di samping. Dia kita kena ingat. Tadi saya dapat kiriman last tadi lebih kurang pukul 8 suku 8.30. Bak kata Pok Yeh. Ni Pok Yeh dia hantar kiriman pada saya. Dia kata mereka ini seperti binatang katanya. Yang bila dah ada makanan mereka akan makan di situ. Orang ajak balik ke ban pun dia tak peduli. Tapi bila makanan dah habis, bila hari dah malam, baru nampak reban untuk berteduh. Selagi ada makanan, di situlah mereka akan bertaut. Saya kata, kasar Pak Yeh jawab ni. Cara Pak Yeh cakap ni. Dia bagi saya, dia dah geram sangatlah. Dia dah bosan sangatlah dengan pimpinan yang berada di anjung kuasa Seri Perdana. Dapat jawatan, lupa diri. Ya saya, bagai keris Lok 7 yang sudah lama tersarung disimpan dalam samping pendeka, kehilangan pencaknya. UMNO sudah kehilangan pencaknya bila kita kalah Tani Pilihan Raya. Pejuang. Jadi pejuang ni mana kita tasuk dengan kewalakan dan sebagainya. Pejuang tetap pejuang. Dan kita sentiasa berdepan dengan apa saja. Membujur lalu, melentang patah. Begitu juga bagai orang yang sakit, yang baru kebah. Orang sakit, baru kebah. Ataupun isteri yang sedang sangat mengandung. Yang dia sarung saja dia mengandung itu adalah anak sulung 7 keturun. Budaya Melayu. Ini budaya bukan ini kemestian, tidak. Budaya dan adat orang Melayu, kalau isteri mengandung anak sulung 7 keturun ni, maka hendaklah disintuk limau.
Maksudnya dibersihkan seluruh badan, dibersihkan dirinya. Begitu jugalah perumpamaan pada UMNO. Lama sangat keris 27 ni tersimpan. Kalau yang ada pun pegang keris je, kucuk bagai nak gerak. Lepas tu tak berani ke mana pun, kena sergah aja terus menunduk. Sekarang ni UMNO kena mempersiapkan diri. UMNO kena ada dia punya barisan pemudanya yang membujur lalu melentang patah sumpah pemuda, berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki juga. Ini mesti ada dalam jiwa anak muda. Sebab itu saya sayang sangat dengan apa Dato' Ashraf bila menyonsong apa saja. Dan UMNO kena buat persiapan. Sebab sudah ada kenyataan bahawa kemungkinan kalau Tan Sri Muhyiddin tidak mau melayan kehendak UMNO untuk memanggil persidangan Dewan Rakyat di Parlimen, maka dia akan membubarkan Parlimen. Dan tempohnya dah 3 tahun, memanglah biasalah snap election. Kalau ini berlaku, maka ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi harus mempersiapkan diri. Sebab sekarang ni dalam UMNO sendiri, dalam rumah UMNO sendiri, macam-macam saya dengar. Mereka tak ada nak tipu. Adanya ahli-ahli UMNO kita ni, saya biasa cakap kali ni saya betul serang. Kadang-kadang mereka bersikap macam tadi saya berbual dengan seorang wakil rakyat, sahabat saya. Dia mengeluh, dia kata macam manalah keadaan UMNO sekarang ni. Saya kata mereka ni tidak bersikap seperti lebah. Bagai nak rak lah. Timbalan Presiden Tun Mak Asal kata, jangan jadi langau. Jangan jadi langau. Kalau tidak pun jadilah garam. Yang ada tidak ini membusukkan ikan. Dan berkali-kali Tok Mak mengatakan, jadilah seperti seekor lebah. Kemana pergi pun dia pergi tempat yang harum. Macam juga ada juga orang lebah-lebah itu dia harum juga. Dia pergi juga hinggap dekat sekuntum mawar merah. Mengisap madu. Jadi dalam keadaan begitu sekarang ni, jangan, sebab sekarang ni ada yang jadi lalat. Kerjanya cari tempat kotor, membusukkan orang. Lalat ni ke mana pergi membawa kehancuran. Tinggi atas daun jadi layu, daun jadi reput. Lebah lain berada di pohon yang teruk sangat, di punggur pohon yang buruk, maka pohon itu bernilai kerana di situ ada madu lebah. Dan lebih teruk lagi, macam bidalan kita kecil-kecil, saya kecil dulu belajar kat sekolah tu, ada kawan saya wakil rakyat, dia kata, "Tok, jangan lupa kalau ni ni cikgu cerita kat dulu." Apa dia Wabi? Yalah, perangai setengah-setengah orang tu macam anjing. Tak juga ya. Anjing ni kalau dah biasa makan najis, kalau dia tak makan pun dia hidup. Getinya perangai buruk dia, ke mana dia pergi pun dia bawa. Orang ini masih ada juga lagi dalam batu UMNO. Orang ini perlu disingkirkan. Sebab itu hari ini kita dengar macam-macam kenyataan yang menyanggah Presiden. Sedangkan dia orang UMNO. Presiden kata kita mengeluarkan notis. Kita memberi peringatan kepada pimpinan kerajaan untuk segera memanggil persidangan Parlimen kerana menyantuni titah daripada tuanku. Berkali-kali saya katakan UMNO dia apa saja yang Raja Melayu titahkan, dia akan santun. Jadi untuk itu bagi notis. Sebab dia lihat bahawa bahasa orang Perak kata bertolak-tolak. Nak buat tak buat, nak buat tak buat, tunggu dululah, beginilah alasan. Sedangkan Raja-Raja Melayu dah bagi tahu, adakan persidangan Parlimen dalam keadaan secepat mungkin. Segeralah tu. Sebab keadaan tengah teruk, rakyat sedang teruk. Dan diorang yang menteri-menteri yang ada dekat dalam kerajaan, mana nak rasa? Jadi sebab itu mereka tak payah, tak apa. Nah, sedangkan kita rakyat ni nak tahu. Sebab itu berkali-kali saya katakan bahawa bila Raja-Raja Melayu, dunia-dunia tuanku menyatakan bahawa kita akan minta supaya Parlimen segera bersidang, supaya ada check and balance. Menteri-menteri Cak Ayam ni bukan setuju. Mereka diburu ketakutan. Kalau ada persidangan, mereka akan disoal oleh rakyat. Rakyat ada wakilnya, itu ahli Parlimen. Sama ada daripada bebas ataupun daripada parti-parti yang menyokong kerajaan. Dan kena ingat UMNO dengan PBM, Kerajaan Perikatan Nasional, ada jadah waktunya. Dan selalu saya lihat bahawa dalam PAS sendiri pun sudah berlaku perpecahan yang begitu ketara. Ada ahli Parlimen PAS yang tak bersetuju dengan mereka yang menyanggah titah tuanku. Ini sudah jelas, saudara. Dalam keadaan begini,
kita merasakan UMNO perlu membersihkan diri. Tak payah kita cakap soal parti PAS. Jangan kita bercakap soal parti PKR. Jangan kita bercakap soal DAP. Jangan kita bercakap soal parti PBN. Ini kita bercakap sama kita warga UMNO. Sebab sekarang ni UMNO ni penuh dengan parasit. Batera UMNO sudah datang balik parasit ni. Ini cakap terus terang. Dulu bila kita kalah Barisan Nasional, pada akhirnya Datuk Seri Najib dengan penuh tanggungjawab dia kata okeylah, saya mengikut tanggungjawab, saya perlu berundur. Dia berundur kerana waktu itu dalam keadaan terpaksa, kerana waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi adalah timbalan Presiden dan dia memangku jawatan itu dalam keadaan sebegitu teruk. Waktu itulah berlaku pengkhianatan. Kalangan ni yang ada dalam menteri ni sekali pada pergi ke Sabah beli wakil-wakil rakyat daripada UMNO untuk melompat menyertai PBM. Bukan kita tak tahu. Perangai dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang ni mengumpul SD lah kononnya. Dia nak jadi timbalan Perdana Menteri lah. Nak jadi Perdana Menteri lah. Bukan kita tak tahu. Apa yang dinyatakan oleh Setiausaha Agung UMNO. Dia kata ada. Pergi ke pejabat UMNO, pergi ke rumah UMNO, jumpa dengan wakil rakyat UMNO, minta supaya menyokong dirinya. Nak tunjuk SD kepada Dunia Maulia Tuan Agong, dia ada sokongan. Ini gambaran saudara. Orang macam ini bagi saya Presiden UMNO kena singkirkan. Sebab sekarang ni Presiden UMNO tengah lembik kena kerja. Dia orang tak peduli. Segala jerihnya waktu nak memperbetulkan UMNO. Dia orang lupa. Sebab tu saya kadang-kadang saya katakan lebih baiklah UMNO ni berada zaman 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. Waktu itu semua bersatu hati. Semua kukuh perjuangannya. Sekarang ni bila berada sebahagian dalam kerajaan, dapat jawatan, lupa diri. Ini yang katakan cap ayam punya menteri. Tak ada nilai bagi saya. Mereka lupa jalan pulang. Mereka lupa macam kata Pak Yeh tadi. Dapat makan kat situ, kodok-kodok makan kat situ. Bodeklah sebaik mungkin. Sebab bila Presiden dah cakap, kita bagi tempoh 14 hari. Do it or not. Sama ada kau nak buat atau tak buat. Itu maksudnya. Tapi, janganlah buat begitu. Takkan tak tahu. Dulu biasa berada dalam kerajaan. Dulu Presiden UMNO berada dalam kerajaan. Bukan tak tahu cara-cara macam mana nak memanggil persidangan Parlimen. Mesti 28 hari. Presiden tahulah semua tu. Jangan kamu putar belikkan kenyataan. Ada pula mengatakan bahawa ini tidak mendapat restu daripada Majlis Tinggi. Ini semua nak memerangkap. Apakah sebagai Presiden tak boleh cakap? Sedangkan bila Presiden UMNO masih lagi belum dapat melaksanakan tuntutan daripada ahli-ahli Perangkat Kahumbi yang mau memutuskan hubungan dengan parti PBM ini, bagai nak rak dia kena. Datuk Zahid Hamidi masuk kena, keluar pun kena. Tak tarik sokongan, bagai nak rak Kahumbi maki dia. Tak ada itulah, tak ada batulah. Macam-macam dia kena. Baru nak buat tindakan sedikit saja, dah yang nak kerajaan kata tak patut buat begitu. Presiden tak boleh begitu, tak boleh mendahului Majlis Tinggi. Dia bagi tahu bahawa bagi tempoh selama 14 hari. Kalau tak terlaksana, dia akan memanggil mesyuarat. Waktu itu, putuskanlah. Dan barulah kita tahu siapa yang nak mengadakan persidangan Parlimen dan siapa yang tak nak. Sebab kita nak dedahkan pada rakyat. Mana ahli-ahli Parlimen daripada UMNO yang kukuh semangatnya bersama dengan UMNO. Dan mereka-mereka yang tak mau, teruskanlah. UMNO tak marah. Ahli-ahli Perangkat Kahumbi tak marah, terus. Cuma apa yang kita pergi jahanam lah korang. Pilihan raya akan datang, kau tahulah. Itu yang akan berlaku sebenarnya. Dan sekarang ni, saya nak bertanya. Kita ada lebih kurang 140 ketua-ketua bahagian. Apakah kita dah siap diri kita untuk menghadapi peperangan ni? Ni akan datang ni, waktu dekat. Jangan hanya nakkan jawatan saja. Jadi kalau dapat jawatan, kalau UMNO dapat balik kuasa nanti, dengan jawatan itu mau mengumpul kekayaan balik. Ini dah salah. Tak betul. Sekarang ni UMNO menuntut perjuangan suci anda. Begitu juga dengan ketua pimpinan wanita. Teruskanlah menjadi Sri Kandi. Anda adalah Sri Kandi dengan jalur wanitanya. Cek dari sekarang. Kita mesti buat persiapan lebih awal. Kali ini, sebab peperangan kali ini adalah antara hidup dan mati. Jangan saudara fikir bahawa kalau UMNO kalah nanti besok, ada gabungan. Forget about it. Kita kena kukuhkan diri kita, kita baru kita ada nilai.
Seboleh mungkin kita berusaha untuk memenangi 120 kursi supaya kita boleh membentuk kerajaan. Kalau tak boleh pun, kalau membentuk kerajaan pun, kita di alam di kedudukan yang we make the decision. Orang memerlukan kita, bukan kita terhege-hege. Sekarang ni kita dilihat seolah terhege-hege. Sebab itu nak tarik sokongan saja pun, ahli-ahli UMNO, MP-MP UMNO ni takut terhege-hege lah. Baru UMNO, Perhimpunan Agong UMNO membuat kenyataan bahawa kita akan menarik sokongan begini, dah berombongan berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Oh, saya tak buat begitu, bukan saya, itu perwakilan. Ini kehendak Presiden. Presiden pasang orang. Mereka meletakkan masalahnya pada rakyat. Akhirnya akar umbi jadi masalah. Oh no, dia kata ahli-ahli UMNO ni ada orang lah di belakangnya tu. Ini Presiden punya kerja lah ni. Dia ada orchestrate. Supaya bahagian ni buat begitu, bahagian buat begini. Sedangkan semua ini kehendak akar umbi. Dan saya tahu, saya beranggapan bagi saya, apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO, dia nak menebus atas kesilapannya kerana tersilap nilai. Bahawa beliau sudah pada waktu melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dia tersilap nilai. Dia ingatkan orang ni dengan bersangka baik bolehlah menjaga UMNO. Akhirnya tidak. Dia gagal bukan hanya nak jaga kita, dia gagal nak jaga anak buah dia pun tak boleh nak jaga. Sebab itu kita diserang. Sebab itu mereka tubuh cawangan-cawangan di tiap-tiap bahagian. Tujuannya apa? Nak bunuh. Ini ahli-ahli Parlimen UMNO yang ada di anjung kuasa sekarang ni, dia lupa kesedapan jadi menteri. Dia lupa. Nah, macam sekarang ni saya dengar, bila tadi saya tengok kenyataan Datuk Nazir Aziz. Oh, dia kata Presiden UMNO begini. Dia lupa bahagian dia diserang oleh PBM. Bukankah kenyataan dia mengatakan bahawa Parti Pribumi ni sudah cuba menubuhkan cawangan dan bahagian di kawasan saya, gunakan duit dan sebagainya. Sekarang ni macam mana? Tak setuju pula dengan UMNO nak baik ke sana. Saya kata, yalah. Jadi ada kawan bertanya dengan saya, macam mana ni? Saya kata, itulah Nazir Aziz. Dia memang begitu. Dia tak payah nak fikir ambil kira sangat. Dia semasa orang UMNO faham cara dia. Tapi bagi saya kadang-kadang kesian. Saya kesian melihat Presiden UMNO yang kena teruk. Kita kena faham naratif yang dicipta oleh mereka, dan mereka akan mencari target. Target yang nak tembak sekarang ni adalah Presiden. Sebab memanglah Presiden dalam keadaan lemah sebab dia tak ada jawatan. Dan sekarang ni ada pula kadang-kadang ahli Majlis Tinggi. Bukan saya tak tahu. Dalam mesyuarat di Majlis Tinggi, dia jangan tipu saya lah. Saya tahu apa laporan yang berlaku dalam Majlis Tinggi tingkat 38. Kita tahu apa yang berlaku di sebalik tabir tingkat 38. Kita tahu. Sebab saya ni latar belakang saya sebagai investigative journalist. Tentulah saya tahu macam mana nak korek cerita. Dan itulah keadaannya bila jumpa dengan Dr. Zahid Hamidi, simpati. Kononnya dia jadi menteri, dia akan bela lah bahawa penginayaan yang dilakukan oleh pimpinan PBM terhadap Presiden UMNO ni perlu dibela. Tapi rupanya mereka juga sekarang ni berusaha untuk menyumbat kawan ke dalam. Kalau boleh simpan Zahid Hamidi dalam tu, senang aku ambil alih sebagai Presiden, sebagai timbalan Presiden, sebagai naib-naib Presiden. Sebab ada keberuntungan. Dia lupa bahawa akar umbi tak akan terima. Kau buat macam mana telah, akar umbi bukan macam kamu. Akar umbi bukan seperti anda yang berada di atas. Saya bukan nak memodek, tidak. Tapi saya nak menceritakan keadaan. Oh, saya bersipati lah dengan Datuk Seri, keadaan tak patutlah. Datuk Seri membela UMNO. Datuk Seri memperjuangkan. Datuk Seri tak membawa UMNO ni melutut dengan PBM. Jadi dia buat naya pada Datuk Seri. Tak apa, kita akan bela. Di belakang, cepat dia masuk, lebih mudah untuk aku jadi Presiden. Cepat dia masuk untuk mudah aku melagankan apa kehendakku. Ini yang berlaku di dalam UMNO. Sebab itu saya katakan sekarang ni, Datuk Seri Presiden kena daripada sekarang. With now, sintuk 5 rumah UMNO tu. Segala parasit-parasit ada buang. Bukan tak kenal, dah kenal. Bukan tak tahu, dah tahu. Siapa di kalangan menteri tu yang main bukan kayu 2, bukan main 2 kolam, bukan main 3 kolam. Yang lidah bercabang lebih teruk daripada biawak. Mereka bercakap di sini lain, cakap di sini lain. Matlamatnya untuk diri dia. Sebab dia memikirkan jawatan dia. Dia nak jadi menteri. Dalam waktu yang sama, dia nak juga sokongan daripada UMNO. UMNO bukan pelacur tua.
UMNO bukan tempat untuk sundal malam. Maafkan saya berbicara agak kasar hari ini. Sebab saya geram. Sebab saya melihat bagaimana mereka menjadikan pentas UMNO ini seolah-olah seperti tempat mereka melampiaskan nafsu mereka. Jadi saya katakan UMNO bukan rumah untuk sundal-sundal malam melacurkan diri. UMNO ada harganya. UMNO mempertahankan istana. UMNO mempertahankan gajah-gajahnya. UMNO memperjuangkan untuk rakyatnya. Kalau anda melakukan sesuatu, anda tunggulah. Warga UMNO akan mengerjakan anda. Dan saya akan dedahkan seorang perseorang bila sampai waktunya. Ini agak brutal saya bercakap malam ni. Sebab saya marah. Langsung bila Presiden kata kita bagi tempoh 14 hari. Satu kesalahan yang cukup besar, amat besar dilakukan oleh Zahid Hamidi kerana memberi warning kepada, memberi peringatan kepada pimpinan di Sri Perdana untuk membuat persidangan parlimen. Mereka tidak mahu membuat persidangan persidangan parlimen. Mereka tidak mahu seboleh mungkin. Sebab itu sekarang ni saya katakan mereka kalau boleh bila paksa begini tak ada jalan, kalau tarik sokongan akan mengadakan pilihan raya umum. Dan sekarang ni saya dengar mereka sekarang ni tengah bekerja dengan DAP ni. Sedang memujuk ahli-ahli DAP untuk menggantikan tempat UMNO. Dan mengukut ahli-ahli parlimen UMNO yang bergelar menteri. Tak apalah kalau you nak ikut UMNO silakanlah. Saya ada dah orang DAP nak bersama dengan saya. Mula goyang. Orang yang macam ni tak layak jadi ahli UMNO. Teruslah, tak apalah anda dapat gaji sebagai pengurusi JLC, dapat gaji puluhan ribu, dapat allowance itu, teruskanlah, tak ada masalah. Tak ada masalah pada kita. Nak jadi menteri, teruslah sebab tempohnya setahun setengah je. Teruskanlah, terus. Lebih senang kalau lebih cepat anda meninggalkan UMNO, kita tadahkan kesyukuran yang amat sangat. Kerana orang macam ini bukan tempat untuk kita sanjung. Sebab di peringkat akar umbi, di cawangan, di bahagian ramai. Kita ada insinyur, saya dah cakap, kita ada accountant, kita ada lawyer, kita ada doktor yang nak masuk UMNO pun tak ada masuk, tak dapat. Takut kalau mereka ni jadi UMNO, dia akan lawan aku. Kalau dia menjadi UMNO, dia akan mengambil tempat aku. Ini yang berlaku sekarang di kalangan Walot. Sebab itu saya tanya, di kalangan 140 ketua bahagian yang tidak menjadi ahli parlimen sekarang, apa persiapan anda? Ni musim sekarang ni, saya lihat di Negeri Sembilan. Seremban, saat ni di Seremban. Di Seremban, satu wanita, dia buka di Facebook. Dia kata, apa kena ni? Takkanlah sampai kami nak melutut, nak menyembah lutut untuk penghulu. Rakyat dah tak makan ni. Ini keadaan bukan saja di Seremban. Sebab itu berkali-kali saya katakan, pimpinan UMNO dah turun ke belum? Yang saya lihat sekarang ni, saya dapat laporan, Alostar. Okey, Ketua UMNO bahagian Alostar, Datuk Yusof. Dia pun telah mengumpul makanan, mengantar makanan. Alhamdulillah. Saya perlu santuni. Begitu juga ahli Dewan Negeri kawasan di Melaka, Absan, Datuk Gafatan. Tok, dia kata letih ni. Okey. Saya mana yang buat? Dan saya lihat ada gambar dalam internet pimpinan Pemuda dan Puteri Kuala Kangsar turun ke gelanggang. Dan saya kena cerita yang mana yang baik, dari mana yang lain. Ni saya nak tanya, Padang Besar apa jadi? Takkan nak biarkan rakyat anda mabuk ketum? Cakap dekat Kuala Lumpur. Rakyat di Padang Besar adakah disantuni? Dalam keadaan sekarang ni, mereka terbedah dengan pelbagai masalah. Ya, tak ada kerja dan sebagainya. Jangan duk cakap je. Apa jadi dengan Nenek Arau? Jangan duduk di Kuala Lumpur, kita dah santuni UMNO, purih, tak ada masalah. Tak ada masalah apa benda. Takkan menjerit dia punya ketua muda. Begitu juga bagian-bagian lain di Kedah. Begitu juga di Perak. Macam mana di Selangor. Saya terima kasih Saudara Rahman yang mengambil tempat Fasiah di Sabak Bernam. Tahniah. Walaupun tak ada jawatan. Beliau macam mana Datuk Seri Zahid, walaupun tak ada jawatan, beliau mengulurkan khidmat baktinya sebagaimana yang dipinta oleh Tan Sri Nohama. Begitu juga di bahagian Gombak. Tahniah. Datuk Megat, tak ada senator, tak ada apa, turun ke gelanggang menyantuni rakyat. Walaupun kawasan itu kawasan orang kaya, kawasan Azmin kan Gombak, Parlimen Gombak. Tapi dia tahu rakyat banyak yang tak dapat. Dia bila menyalurkan bantuan, bakul makanan.
Ini yang kita nak sekarang ni, warga UMNO, pimpinan UMNO kena turun. Santuni rakyat tengah susah. Jangan kamu leka dengan mengeluarkan kenyataan demi kenyataan. Oh, ini tak betul. Ini presiden tak betul. Kalau kamu betul, santuni rakyat. Kamu sekarang jadi menteri. What have you done to your people? Boleh jawab pula, oh sebenarnya saya nak bagi tahulah bahawa kerajaan kita tak gagal. Saya ikut adalah. Orang UMNO mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Parti Peribumi Bersatu ni tak gagal. Kerana kamu dah kenyang. Tembuluk kamu penuh. Saya malas nak serang, tapi saya kata ginilah, kalau boleh-bolehnya janganlah betul sama ini, nanti saya serang nanti. Saya kira dah cool down dah. Saya tak nak menyerang ni. Tapi kalau meneruskan perangai begini, maafkan saya. Saya dah cakap, kalau kamu serang rumah UMNO, kamu serang pimpinan UMNO, saya akan mempertahankan all out. Maaf cakap, segala-galanya saya akan dedahkan. Ini keadaannya sebab saya melihat. Sebab itu saya kata dari awal-awal ni, UMNO perlu disintuk limau. Mesti dilakukan pembersihan. Batera UMNO ni sekarang ni, kalau boleh dia layapi dulu. Segala kepang-kepang yang ada tu, supaya keluar daripada lubang-lubang yang ada. Tanpa dengan gegala. Kalau seperti umpamakan seperti batera. Kalau rumah, kita tengok dari tiang serinya tu, dah ada parasit-parasit yang bergayut. Kena dilayarkan api, suruh dia keluar. Usir. Bukan saya tak tahu apa yang berlaku di tingkat 38. Kita tahu. Kita tahu. Mereka datang, jumpa, oh presiden berlapang dada. Berapa lama nak lapang dada? Nanti koyak rabak dada presiden kena kerja, baru tahu. Dan saya nak bagi tahu. Tak harusnya. Tak sepatutnya presiden UMNO untuk bercari dengan orang macam DAP, dengan sebab dalam UMNO sendiri kita ada pimpinan. UMNO punya pemimpin yang hebat. Kita ada. Kalaulah betul-betul apa-apa parlimen tak nak dissolve dan akhirnya Dulia Muhammadiyah Tuan Agong menubuhkan interim government. Kerajaan interim ini ditubuhkan. UMNO ada pemimpin. Kita ada, tidak lain tidak bukan, yang Muhammad Mulia Tengku Razli Hamzah. Kita bincang malam besok tentang interim government. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat untuk saudara semua.